Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan saya dan sahabat-sahabat untuk sama-sama kita bertemu untuk kita meneruskan pengajian daripada bacaan ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Sama-sama insya-Allah kita akan melihat, mendengar dan membaca daripada surah Taha ayat 13 hingga ke 37. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 313. Ya, yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Insya-Allah sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayat yang bakal kita bacakan bersama-sama. Baiklah, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam bersemua sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang memberi salam daripada awal hinggalah ke akhir pengajian kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya mengharapkan dan mendoakan agar semua daripada teman-teman diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dipermudahkan urusan pembelajaran kita ini serta dipermudahkan urusan dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman, semuanya masih bersemangat insya-Allah ya untuk kita mulakan. Kalau bersemangat jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart, dan insya-Allah bagi
menyemarakkan lagi pengajian kita hari ini. Saya ada dua permohonan, dua rayuan, insya-Allah yang harap-harapnya dapat dipenuhi oleh teman-teman semua. Yang pertama, boleh tak bantu saya, kita tekan button share dahulu. Kita kongsikan pelajaran ini agar ianya sampai kepada pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan-kawan kita yang utama itu, insya-Allah. Ya. Semoga usaha tuan-tuan dan bersama-sama dengan pihak kami untuk bersama-sama kita menyebar luaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala ini diberkati Allah, supaya Allah menerimanya sebagai satu usaha kita dalam menyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tolong share. Yang kedua, boleh tak bantu saya, kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati sanubari kita bahawa seronoknya kita bercinta dengan Al-Quran ini. Manisnya tak kalah dan di saat kita membaca Al-Quran itu. Baiklah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua diharapkan telah bersedia untuk sama-sama kita mulakan bagi memberkati majlis kita hari ini. Marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia dah semua ya, diharapkan. Kalau dah bersedia sekali lagi boleh tak belanja thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Selamat datang, selamat menonton kepada semua sahabat-sahabat, bukan sahaja mereka yang berada di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, termasuklah teman-teman kita pecinta Al-Quran daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei dan di mana juga anda berada sekarang. InsyaAllah, jom kita lihat ayat yang ke-13. Antara pelajaran yang penting hari ini nak saya kongsikan adalah berkaitan dengan Hamzah Wasal. Ada dua tempat nanti di mana kita perlu berikan baris pada bacaan Hamzah Wasal kerana beliau berada di baris di awal kalimah, di awal ayat. InsyaAllah ya, pelajaran hari ini juga penting. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu dan dapat tekan button share dan kongsikan dengan orang yang tersayang, insyaAllah. Kita lihat yang pertamanya, bacaan isti'azah. Pastikan lafaz Hamzah dan Ainnya itu jelas ya. A'udzu billah. A di pangkal kerongkong. A. Ain di pertengahan kerongkong beri dhammah dua harakat. Au. Kemudian zal beri dhammah di hujung lidah. Dzubillah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Ta juga dua harakat. Sama-sama kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-13. Jadi mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Wa anakh, nun baris fathah ini terus naik di atas ha di hujung kerongkong. Jadi di sini huruf alif dan Hamzah Wasal ini tidak ada fungsi bacaan, hanya ada pada tulisan. Nun baris fathah terus di atas kha yang bertanda sukun. Wa anakh taur ra jadi tebal. Taur bukan tar, jangan baca macam T-A-R, tar. Tak betul, dia kena baca taur, ra di sini jadi tebal. Taur tu kafas, ka nak ke fas jangan lambat ya. Di sini fa baris fathah naik terus di atas sin. Fastami' lima dua harakat. Yuha, ha pedas, ha bukan ha, beza ya.
Ha itu salah. Yang betulnya yuha. Ha gitu ya. Sekali lagi tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan kemudian di sini wajibul ghunnah, wajib dengung, 2 harakat. Jangan sesekali kita baca innani, itu tak sempurna. Mesti baca innani 4 atau 5 harakat. Anallah, 2 harakat. Hula 4 atau 5 harakat. Ilaha illa ana fa'. Nak ke fa' itu jangan lambat. Huruf ini, huruf alif ziyadah ni hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan sekali kita baca ana, salah. Dibaca ana fa', kena cepat. Fa' pada atas ni, atas ain. Budni, bud ada lantunan khala surah di sini. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya. Fa'budni 2 harakat. Wa aqimis salah, wa aqimis, mim bari kasrah di atas sad yang bersabdu, alif lam syamsiah di sini. Jangan baca wa aqimis salah. Qimis jadi huruf sin. Wa aqimis baru jadi huruf sad ya. Wa aqimis salata li dzikri. Zal bari kasrah di atas kaf yang ada bunyi hamas ya. Kaf ada bunyi angin tu. Li dzikri, dan ri di sini jadi nipis ya. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. Innani ana Allahu la boleh ya? Sekali lagi insya-Allah tarik nafas, kita bacakan. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan kemudian baru masuk ayat seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Diharapkan sahabat-sahabat semua dapat mempelajari sesuatu insya-Allah daripada perkongsian, daripada pengajian kita hari ini. Dan jika anda merasakan ianya bermanfaat, jangan lupa bantu saya menekan button share, khususnya yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Masih bersemangat semuanya insya-Allah ya. Kita nak teruskan ayat yang ke-15. Di sini dengan 2 harakat. Inna sa'ata 2 harakat. Atiyatun, jangan panjang. Di sini idhar halqi, sempurna saja tun. Atiyatun, sempurna terus masuk. Akadu ukhfiha, akadu ukhfiha. Fi dan ha masing-masing 2 harakat. Litujza, ada lantunan di sini khala surah. Kullu nafsin, di sini hukum iqlab. Asalnya sin itu tanwin baris 2 di bawah. Nafsin, asalnya nafsin. Tapi bila datang ba jadi hukum iqlab. Apa perlu kita lakukan? Ialah kita tukarkan daripada bunyi nun nafsin kepada bunyi mim jadi nafsim. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Bibir sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul. Kullu nafsin bima, baru masuk bima. Sim itu 2 harakat. Bima tas'a. InsyaAllah tarik nafas, kita baca bersama-sama.
Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Okey, tarik nafas, lepaskan, tenang-tenang, jangan tension-tension. Siapa nak minum air silakan ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang tidak jemu-jemu untuk belajar mengaji Al-Quran yang bersama-sama dengan kita daripada awal tadi hinggalah sekarang ini. Diharapkan teman-teman terus kekal istiqamah. Yang kerana yang menjadi cabaran dalam mengaji Al-Quran ini bukannya ilmu itu. Yang menjadi cabaran adalah diri kita sendiri. Sama ada kita dapat boleh istiqamah ataupun tidak. Terima kasih. Terima kasih semua. Mariam Musa tolong tulis poin-poin yang penting ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Rasimah Ishak. Terima kasih Zaitun Zainal. Terima kasih semua. Warsina Karta, Hasnah Nasir, Nurlida Yusuf, Sharifah Ifah, dan ramai lagi, Syah Banun. Ramai lagi lah teman-teman kita yang lain yang saya tak sempat sebut nama, saya mohon maaf. Semoga Allah merahmati usaha kita bersama. Ini bukan saja usaha kami sendiri, ini adalah usaha kita bersama sahabat-sahabat Rasul. Semoga kita menjadi pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Semoga Nabi mengakuilah, mengiktiraf kita sebagai umatnya. Baik teman-teman yang dikasihi Allah, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-16. Fala yasuddan, dan di sini dua harakat wajibul gunnah. Fala yasuddannaka anha, an izhar halqi, nun mati yang ada tanda mati, jangan panjang terus masuk. Anha mal, di sini nun mati bertemu lam. Beza sahabat-sahabat, perhatikan di sini. Nun mati kalau ada tanda mati di asli begini, ada tanda sukun, ini hukumnya izhar halqi. Manakala nun mati bila kosong begini, dia jadi bukan tiga lah, dia jadi salah satu daripada tiga hukum. Yang pertamanya sama ada dia jadi ikhfa hakiki, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, bergantung kepada huruf yang datang selepas nun mati tersebut. Di sini datang selepas nun mati adalah huruf lam. Maka jika huruf lam atau huruf ra, jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Daripada man la jadi malla. Malla. Jadi minta ada teman-teman yang tolong tulis ya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wattaba'a, dia bertengah kerongkong. Taba'aha, di pangkal kerongkong. Hawa, dua harakat. Hu fatar, jadi tebal ra itu. Jangan baca fatarda, tak betul. Yang betulnya fatarda. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Okey sahabat-sahabat, tarik nafas, lepaskan. Sekali lagi saya minta sahabat-sahabat ya untuk bantu saya. Kita tekan button share, kita kongsikan insya-Allah pelajaran ini. Semoga ianya sampai kepada ahli keluarga kita khususnya dan kawan-kawan kita yang kita nak bantu mereka juga sama-sama untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Seperti mana kita tahu, bulan Ramadan pun sudah tidak lama, tinggal 30 hari lebih saja lagi sahabat-sahabat. Semakin hampir, semakin hampir. Kita doakan semoga semua kita dipanjangkan usia, dapat kita bertemu lagi dalam Ramadan kali ini. Dan pastikan bacaan Al-Quran kita tahun ini kualitinya lebih baik daripada tahun lepas ya. Jadi insya-Allah oleh itu sahabat-sahabat ambillah kesempatan ini, belajarlah, pertingkatkanlah ilmu Al-Quran kita insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa ma
Wa ma, wa satu ma dua harakat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma, jadi panjang yang mana satu, yang mana dua, hati-hati. Wa ma tilka biyami. Ka nak ke bi jangan lambat. Ka ni satu harakat. Wa ma tilka biyami. Dua harakat. Nikaya. Dua harakat. Musa. Mu dan sa masing-masing dua harakat. Cari nafas kita bacakan bersama-sama. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan kemudian qala hiya 'asa. Qala hi, qa di hujung, di pangkal lidah kita. Qala hiya 'asaya atawak. Ya atawak, ya nak ke a jangan lambat. Atawak ka'u 'alaiha. U nak ke a jangan lambat. Atawakka'u 'alaiha. Dua harakat. Wa ahushu biha. Wa ahushu biha. Dua harakat. 'ala ghanami. 'ala ghanami. Dua harakat. Waliya fiha. Pastikan yang mana satu, yang mana dua, jangan sampai tersilap. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Boleh insya-Allah. Jom kita tarik nafas baca bersama-sama. Sebelum itu izinkan saya dulu minum air. Bismillah. Baik teman-teman, tarik nafas, insya-Allah kita bacakan ayat ini bersama-sama. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha. Saya waqaf di situ dan saya tidak pada wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Sekali lagi, kita tarik nafas dan baca bersama-sama. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu saya nak tanya pendapat teman-teman ni. So far macam mana penyampaian saya ini? Memberi faham dengan jelas ataupun sebaliknya? Terlalu perlahan, terlalu laju ataupun bagaimana? Mungkin boleh tulis sikit di ruangan komen insya-Allah. Maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika anda merasakan ianya bermanfaat, juga boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran, dan jangan lupa belanja thumbs up ya, dan juga heart. Kita lihat ayat seterusnya. Qala alqiha ya Musa. Ini ayat yang kita baca ini adalah antara conversation di antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan juga dengan ahli sihir Fir'aun. Saya tak nak ceritalah tengah lanjut kerana sahabat-sahabat ya. Walaupun ada yang juga minta, saya takut nanti kita terlalu banyak pergi kepada bahagian tafsir, nanti lari daripada fokus utama kita bahagian tajwid. Dalam fokus kita tajwid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mendalami dalam ilmu tafsir, carilah guru-guru Al-Quran, guru-guru tafsir yang lain insya-Allah. Kerana walaupun kadang-kadang saya sentuh juga satu dua perkara yang saya rasakan penting, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, fokus kita adalah pada hukum tajwid ya. Qala alqiha. Qala alqiha ya Musa. Boleh insya-Allah tarik nafas kita bacakan. Qala alqiha ya Musa. Kemudian
فألقاها فإذا di ujung lidah hiya hayyatun tas'a. Dia cerita dia di sini bagaimana tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular yang dijadikan ataupun diciptakan oleh ahli sihir. Tetapi akhirnya nanti sesuatu yang sangat memeranjatkan, iaitu kesemua ahli sihir Fir'aun itu mengakui kebenaran Nabi Musa dan mereka beriman dan mereka sanggup dibunuh. Mereka sanggup dibunuh oleh Fir'aun. Begitulah bila kebenaran itu terbukti. Jika Allah nak berikan hidayah kepada sesiapa sahaja, seorang ahli sihir pun boleh bertukar menjadi seorang yang beriman. Tapi kena hati-hati sahabat-sahabat, jangan sampai kita yang sedang beriman kepada Allah ini bertukar menjadi kufur. Wa'iyadzubillahi min zalik. Baik, insyaAllah kita baca bersama-sama. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Di sini hukum ikhfa hakiki. Hayyatun, samarkan dua harakat, jangan lupa. Baru masuk tas'a. Dan kemudian qala khudha wa la takhaf. Kalau waqaf, kalau wasal pun tetap juga khaf itu dia. Fa-nya ada taraf baris mati asli. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Sanu'i, dua harakat, duha, du satu, ha dua. Siratahal, si dua, rota, masing-masing satu harakat, ha baris atas, naik di atas lam yang bertanda mati. Siratahal ula, juga dua harakat. Jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Dan kemudian wadmum, tidak ada lantunan. Dad huruf makrahnya di tepi lidah ini. Wadmum, dan mum juga izhar syafawi, jangan panjang. Terus masuk yadaka ila, ka nak ke i jangan lambat. Yadaka ila janahika takhruj. Ha pedas. Janahika takhruj, ada lantunan. Bayda min, izhar halqi. Sempurna saja min, terus masuk. Ghairi su'in, izhar halqi sekali lagi. Terus masuk. Ayatan, izhar halqi sekali lagi. Terus masuk. Ukhra. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat di sini pada hukum izhar halqi, nun matinya saya bagi tahu di awal tadi ada tanda mati asli. Manakala pada tanwin di atas ataupun di bawah, ni di bawah, ni di atas, kedua-duanya dapat lihat di sini selari. Kalau di depan dhammatannya macam 69. Ya, boleh harapkan teman-teman dapat ingat. Itu semua tips-tips yang saya bagi tahu itu ya. Insya-Allah, jom tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kemudian linuriyaka min, ini semua satu harakat. Linuriyaka min, gitu, jangan ada terpanjang terpendek ya. Linuriyaka min dua harakat. Ya, dua harakat. Tinal kubra, kub ada lantunan, khokholah surah.
kubra. Jom tarik nafas, dengarkan bersama-sama. Linuriyaka min ayatinal kubra. Baik teman-teman ya. Sekarang kita lihat satu persatu ayat dahulu. Nanti bila dah selesai semua sampai ayat 37, saya nak ajak semua sekali kita baca daripada awal ayat 13 hingga ayat ke-37 bersama-sama. Kalau teman-teman yang baru pertama kali bersama dengan kita ataupun terlepas pelajaran semalam. Semalam kita mula daripada ayat 1 hingga 12 dari surah Toha. Hari ini kita sambung daripada ayat 13 hingga ke 37. Satu hari satu muka surat. Bagi yang mungkin pertama kali bersama dengan kita, suka saya kongsikan di sini. Kita bawakan siaran langsung ini setiap hari di page Facebook Fatir Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam pada teman-teman ya yang nak mempelajari pengajian Al-Quran bersama-sama. Sekali lagi, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, bantu saya tekan button share, tolong insya-Allah. Baik, seterusnya di sini saya bagi tahu yang di awal tadi ada perkara penting yang nak saya sampaikan. Di sini kita jumpa hamzah wasal. Sahabat-sahabat ni namanya hamzah wasal, huruf alif yang ada kepala sad di atasnya. Ini mungkin ada nak tolong tulis ya. Bila sampai dalam situasi begini, ada yang baca azhab, ada yang baca izhab, ada yang baca uzhab, ada yang baca tak bunyi. Dia baca terus hab saja. Jadi apa bacaan yang betul di sini? Apa bacaan yang betul di sini? Tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu ini, ya. Poin sangat penting, sangat penting. Nak tahu kan nak tahu ni. Kalau sahabat-sahabat nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tak berikan saya had? Boleh tak berikan saya had, insya-Allah. Baik. Kita lihat di sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa huruf hamzah wasal, huruf alif yang ada kepala sad di atasnya ini. Ini hanya berlaku dalam Al-Quran Rasam Usmani. Kalau dalam Al-Quran Imla'i, hamzah wasal ini dia memang diberikan baris bawah. Baris bawah. Jadi di sini bacaannya begini, sahabat-sahabat. Bila datang huruf yang pertama di awal kalimah, di awal ayat dengan hamzah wasal, tuan-tuan dan puan-puan lihat pada huruf yang keduanya. Apa hurufnya? Kalau datang selepasnya huruf lam, maka bacalah dengan baris fathah. Di sini yang keduanya bukan lam. Jadi bila bukan lam, jadi option yang ada hanya dua saja. Sama ada baris kasrah bawah ataupun baris dhammah depan. So far okey ya, jelas ya. Baik. Seterusnya, jadi saya bagi tahu di sini huruf kedua bukan lam, jadi tinggal dua option saja. Sama ada dibaca izhab atau uzhab, kasrah atau dhammah. Baik, sekarang ini kita nak tahu yang mana satu betulnya. Kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga ini jika berbaris fathah atau kasrah. Saya ulangi. Jika huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah dan huruf yang keduanya bukan lam, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Dan sekiranya huruf yang ketiga berbaris dhammah dan huruf yang kedua bukan lam, maka hamzah wasal dibaca dhammah. Jelas ya? InsyaAllah sebentar lagi kita jumpa contoh yang dibaca dengan lain daripada kasrah. Kita lihat di sini dibacanya izhab, bukan azhab, bukan uzhab. Siapa yang selama ni baca silap, dia wajib tekan button share, kongsikan supaya ilmu tu melekat dalam dirinya. Saya doakan supaya ada keberkatan di situ tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan juga mereka yang menekan button share ini dipermudahkan Allah urusan kehidupan mereka. Izhab ada lantunan. Dia mesti keluar di antara dua gigi itu, menyentuh dua gigi di atas. Kalau boleh saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, lidah kita ni dia keluar di antara dua gigi ini, menyentuh dua gigi depan di atas. Izhab, hab ada lantunan khala surah. Ila fir'auna dua harakat wajibul ghunnah. Innahu tagha. Tarik nafas, kita bacakan. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Dan kemudian qala rabbish, ba mereka surah ni atas shin ya. Qala rabbish rah pedas. Rah li sadri
Sad ada lantunan khakhalah. Sadri wa yassir li amri. Kita baca bersama-sama. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa beri fathah wahlul uqa ada lantunan khakhalah uqdatam di sini dua harakat uqdatam mil kemudian idgham bila gunnah nun mati bertemu lam masuk tanpa dengung min lisani yafqahu qawli. Jom tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian waj'alni waziram. Di sini masuk beserta dengung idgham bi gunnah. Waziran jadi waziram. Dua harakat. Waziram min ahli. Jom tarik nafas kita bacakan. Waj'alni waziram min ahli. Haruna akhi. Haru ha dan ru masing-masing dua harakat. Na akhi. Baik, di sini kita jumpa hamzah wasal. Sekali lagi hamzah wasal di sini. Di sini nak baca apa? Nak baca ashdud bihi ke ishdud bihi ke ushdud bihi. Baik. Sahabat-sahabat, nak tahu ke nak tahu? Kalau anda sekali lagi nak tahu tentang ini macam mana nak bacanya, jangan lupa tekan button share. Saya doakan semoga anda dapat ingat baik-baik apa yang saya bagi tahu ini. Yang dah ingat pun minta tolong ya, tolong kita bantu tekan button share insya-Allah, dan jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik, saya ulangi sekali lagi. Jika datang hamzah wasal di awal kalimah, di awal ayat, maka jika datang selepasnya huruf lam, bacalah baris fathah. Di situasi ini huruf yang keduanya bukan huruf lam tetapi huruf shin. Jadi oleh itu kita lihat huruf yang ketiga. Jika huruf ketiga berbaris dhammah begini, maka hamzah wasal dibaca dhammah, dibaca ushdud. Jangan baca ishdud atau ashdud. Beza dengan tadi. Kalau tadi sahabat-sahabat dapat lihat, saya tunjuk balik sekejap. Kita dapat lihat di sini kita baca izhab, kita tak baca uzhab, kita baca izhab dengan baris kasrah. Huruf yang ketiganya baris fathah. Di sini huruf yang ketiganya berbaris dhammah, maka kita baca ushdud. Ushdud bihi 4 atau 5 harakat. Azri. Ri di sini dibaca nipis 2 harakat. Boleh insya-Allah ya. Kita baca bersama-sama, tarik nafas. Ushdud bihi azri. Tapi jangan lupa di sini diberikan lantunan qalqalah surah. Dud ya. Kemudian wa asyrikhu fi amri. Tarik nafas, kita bacakan. Wa asyrikhu fi amri. Dan kemudian kainu sabbiha habras. Kainu sabbihaka katsira. Si di ujung lidah 2 harakat. Jom kita bacakan bersama-sama. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Wa di ujung lidah. Kuraka katsira di ujung lidah 2 harakat. Ra dan ron jadi ma'iwat bila waqaf. Ron jadi satu baris ya.
kathira. Kemudian dua harakat wajibul ghunnah. Innaka ikhfa hakiki juga dua harakat di sini. Kunta bina basira. Jom tarik nafas kita bacakan. Innaka kunta bina basira. Di sini bacanya basi, bukan basi. Kalau basi itu nasi yang basi. Di sini bukan basi, basi. So, si, su. Sad, bukan huruf sin ya. Jangan tertukar. Ramai orang tersilap di antara huruf sin dan sad ya. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Innaka kunta bina basira. Dan kemudian qala qad ada lantunan qaqalah di sini. Uti, u dan ti masing-masing dua harakat. Uti tasu, su sin pada dhammah dan tetap hamzah yang bertanda mati. Su laka ya Musa. Jom tarik nafas kita bacakan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dan kemudian walaqad ada lantunan. Walaqad mananna. Manan dua harakat. Dua harakat. Alaika marratan izal halqi. Jangan panjang. Sempurna saja tan terus masuk. Ukhra. Jom tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Walaqad mananna alaika marratan ukhra. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tadi kita dah lihat satu persatu ayat kan. Jadi sekarang ini jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 13 hingga ke ayat 37. Diharapkan teman-teman semua ya, telah mempelajari sesuatu tadi. Sekarang masanya untuk kita praktiskan apa yang telah kita pelajari bersama-sama tadi. Yang baru bersama dengan kita juga insya-Allah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah terlepas sedikit pada huraian bacaan ayat tadi, tapi sekarang ini kita nak baca bersama-sama. Diharapkan jangan ke mana-mana. Kita sudah di akhir penghujung pengajian kita ini. Siapa nak betulkan kedudukan, nak minum air juga silakan ya. Bismillah. Sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya nak minta sahabat-sahabat untuk sama-sama menekan button share dan berikan thumbs up dan juga heart ya, insya-Allah. Dan di akhir bacaan saya nanti saya kongsikan, jika ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mungkin tak lancar baca Al-Quran, tergagap-gagap ataupun keliru huruf-huruf makhraj huruf dan hukum tajwid ini, jangan ke mana-mana. Kami ada sebuah buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut untuk kami berikan kepada anda. Jika anda nak dapatkan kesemua itu dan banyak lagi keistimewaan yang lain, sekejap lagi saya kongsikan insya-Allah ya. Sekarang jom kita baca dahulu bersama-sama. Di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Diharapkan ianya dapat membantu anda untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jika anda berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari kepada anda sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dan juga seperti mana yang saya bagi tahu tadi ya, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang ada masalah, sama ada diri sendiri ataupun pasangan kita yang ada masalah ini, ataupun anak-anak kita yang ada masalah ini, insya-Allah sahabat-sahabat kita ada jalan penyelesaiannya. Jika anda bacaan Al-Quran tergagap-gagap ataupun tak lancar, ataupun tak tahu nak waqaf dan ibtidak bila baca ayat yang panjang, ataupun anda ada masalah tak dapat membezakan huruf-huruf hijaiyah ini antara contohnya huruf zal dan za, huruf ain, huruf ghain, huruf kha dan berbagai lagi huruf-huruf dan makhraj-makhraj huruf yang lain, ataupun anda tak mengingati hukum tajwid, jangan bimbang, jangan risau sahabat-sahabat. Kami telah membantu ramai untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan alhamdulillah saya yakin
yang bersama saya daripada awal hinggalah sekarang ini, ada pun yang telah mendapatkan buku asal dan tajwid itu. Jadi jika anda telah pun mendapatkan buku tersebut, manfaatkanlah. Jadi boleh tak berikan sedikit maklum balas di ruangan komen, so far macam mana setelah anda mendapatkan buku asal dan tajwid tersebut serta rakaman buku tersebut, bagaimanakah, ada tak perubahan dalam kualiti bacaan Al-Quran anda bagi mereka yang telah pun mendapatkannya. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan lagi buku asal dan tajwid itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah boleh bersama-sama dengan kita menjadi ahli cepat Quran. Kami berikan sebuah buku asas, sebuah buku tajwid ini, dua buah buku ini kami akan kirimkan ke rumah anda. Selain daripada itu, kita akan berikan rakaman pengajian Al-Quran yang boleh diakses sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Di samping itu, sahabat-sahabat akan dimasukkan dalam grup support group kita, antaranya grup Telegram kita ada, grup Facebook Close Group juga kita ada. Dan kami juga akan berikan kepada anda nota tajwid yang tu kita bagi dalam bentuk e-book. Ada lebih kurang 30 muka surat lebih hukum-hukum tajwid yang telah kita ringkaskan untuk dalam bahasa yang sangat mudah difahami, sangat mudah diikuti. Alhamdulillah, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan juga. Dan kita juga berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa keseluruhannya. Ada lebih dari 800 video pelajaran yang akan kami berikan. Dan istimewanya, kami tidak meninggalkan anda begitu sahaja, tetapi anda akan mendapat slot konsultasi eksklusif one to one bersama dengan kita. Jika ada sebarang masalah, sebarang persoalan ataupun anda ingin memperdengarkan bacaan kepada kami, insya-Allah kita boleh set appointment, kita tentukan waktu yang sesuai antara pihak kami dan pihak anda untuk kita buat video call, insya-Allah walau di mana sahaja anda berada. Bukan hanya terbuka bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, termasuklah sahabat-sahabat pecinta Al-Quran daripada Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, atau di mana sahaja anda berada hari ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berhajat, jangan bimbang, jangan risau. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Bagi mereka yang berdaftar hari ini, kita telah turunkan yuran keahlian hanya sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat. Hanya serendah berapa? Bukan 10,000, bukan 2,000, tetapi hanya RM250 seumur hidup, teman-teman. Bukan sebulan sekali. Ini tawaran yang sangat-sangat hebat. Dan saya yakin tidak ada di luar sana yang memberikan perkhidmatan seperti mana yang kami berikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, sahabat-sahabat, RM250 yuran keahlian sekali seumur hidup itu bukanlah nilai ilmu yang kita pelajari ini. Kerana ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan berdosa serta haram bagi kita meletakkan nilainya. Kerana nilainya itu tidak ada. Bukan tidak bernilai, tetapi tidak dapat kita letakkan nilai pada harga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Harga yuran keahlian kita kenakan itu hanyalah untuk mengajak teman-teman bersama dengan saya dan kawan-kawan kita yang lain, hanya untuk menampung sebahagian kecil sahaja daripada kos-kos yang kita tanggung bersama-sama ini. Antaranya kos kita nak terbitkan buku, nak print buku tu, nak post buku tu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudiannya kita nak buat rakaman setiap helaian muka surat buku tersebut. Kita nak sediakan equipment yang diperlukan, kamera, lighting system, internet, studio untuk kami bawakan kepada anda, dipancarkan secara langsung dari Fatih Learning Center ini. Hanya sebahagian kecil saja tuan-tuan dan puan-puan, hanyalah serendah RM250 seumur hidup, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Jadi, jika anda yang menghadapi masalah bacaan Al-Quran tidak lancar, ataupun pasangan anda, ataupun anak-anak anda, atau ibu ayah anda, atau ahli keluarga anda, ataupun kawan-kawan kita, jadi kongsikan dengan mereka, insya-Allah, keahlian cepat Quran ini. Jadi kita buka sekarang kepada mereka yang berhajat. Kalau benar-benar ikhlas nak belajar, kita tidak memaksa sesiapa pun. Kalau anda merasakan mengikuti live kita ini sudah cukup bagi anda, alhamdulillah, silakan teruskan. Kami berikan secara percuma. Cuma sahabat-sahabat doakanlah supaya Allah permudahkan segala urusan kami. Tetapi jika anda benar-benar nak belajar, saya menggalakkan anda dapatkan buku asal dan tajwid ini. Kerana apa? Di dalam pengajian Al-Quran live yang kita bawa setiap hari satu muka surat ini, banyak hukum-hukum tajwid yang bercampur dalam satu-satu masa. Tapi dalam buku yang anda akan dapatkan ini, sahabat-sahabat akan belajar satu persatu. Buku asasnya, buku tajwidnya, dan bila masuk tajwid pun kita belajar satu-satu hukum. Kita belajar contohnya hukum izhar halqi. Kita bawakan contoh
idhar halqi ya, nun mati bertemu hamzah macam mana kalau baca, nun mati bertemu ain macam mana, bertemu ghaid macam mana, dan begitulah seterusnya hukum-hukum yang lain. Kita bawakan contoh-contoh dibimbing oleh saya sendiri. Oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, jika ada anda di luar sana yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply komen anda itu. Kita akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, dia akan bawa kepada nombor WhatsApp admin kita. Boleh bagi tahu dia nak jadi ahli cepat Quran. Nanti dia akan bantu anda bagaimana untuk buat pendaftaran, dan kami akan dapatkan alamat rumah anda untuk kita post secepat mungkin buku itu ke rumah anda. Ataupun sahabat-sahabat yang nak berhubung dengan kami, insya-Allah selepas habis live ini boleh WhatsApp kami ya. Boleh print screen nombornya, ataupun boleh ambil pen dan kertas, boleh tulis sekarang nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 0111-621-7797. Ataupun sekiranya sahabat-sahabatnya tak tahu nak print screen, ustaz saya ni tak pandai ni, telefon baru nak guna macam mana ni, ataupun ustaz saya tak ada pen dan kertas nak tulis, ustaz nak buat macam mana, jangan bimbang. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang, biar pihak kami yang menghubungi anda sebentar lagi, insya-Allah ya. Sahabat-sahabat boleh tinggalkan nombor telefon di ruangan komen untuk kami hubungi anda. Ataupun sahabat-sahabat yang pernah mendaftar di atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com ya, seperti mana yang tertera di sini, ataupun seperti mana yang lalu di atas ini, www.cepatquran.com. Sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran di situ, dan sekiranya ada masalah sebelum, semasa ataupun selepas melakukan pendaftaran, jangan malu, jangan segan, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Begitu juga mereka yang telah pun menjadi ahli cepat Quran, jika ada sebarang masalah dan persoalan, jangan malu dan segan untuk menghubungi kami, insya-Allah, untuk kita sama-sama mencari jalan penyelesaian bagi masalah tersebut. Baiklah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada yang komen masih bersemangat lagi, ustaz. Walaupun masih bersemangat, tetapi pengajian kita sudah sampai ke hampir ke penghujungnya. InsyaAllah kalau nak sambung ayat 38 dan seterusnya, jangan lupa follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari kepada anda, InsyaAllah ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sekali lagi, saya bukakan pendaftaran keahlian cepat Quran ini kepada semua yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, dengan komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun terus WhatsApp kami ke nombor 011162177797, ataupun terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Terima kasih Puan Azi Hamzah yang komen tinggalkan nombor telefon dia. InsyaAllah pihak kami akan hubungi Puan secepat mungkin untuk bantu Puan buat pendaftaran. Begitu juga terima kasih Puan Syahrizal Ismail yang berhajat menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah semoga niat tuan-tuan dan puan-puan yang murni tersebut dicatat oleh para malaikat, yang kita ada langkah, ada usaha. Benda yang baik ini belum buat lagi dah dapat pahala dah. Sahabat-sahabat, semoga Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita nanti. Kaedah ini sangat sesuai teman-teman untuk mereka yang nak belajar balik daripada asas, atau mereka yang nak buat revision balik, nak buat pengulangan balik. Mungkin dulu dah pernah belajar tapi dah lama tinggal hukum tajwidnya ustaz, jadi tak berapa dah ingat dah. Jadi boleh insya-Allah dapatkan keahlian cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmen, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Memang tujuan dan matlamat kita untuk membantu seramai mungkin muslimin dan muslimat. Memandangkan bulan Ramadan pun sudah hampir menjelang, jadi marilah kita lakukan persediaan yang sebaik mungkin sebagai menghadapi bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat ya, terima kasih Nur Mama kata jom daftar ramai-ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan ya. Terima kasih Heni Supriyayati nak jadi ahli cepat Quran ya. Saya sangat berbesar hati mendapat keahlian cepat Quran so far setakat ini. Sangat-sangat feedback, maklum balas yang kita terima. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar daripada mulut saya sendiri, mungkin ada yang kata ustaz ni menambah-nambah. Jadi jangan tanya saya, tanya kepada mereka yang telah menjadi ahli cepat Quran, adakah ada tidak peningkatan dalam kualiti bacaan Al-Quran mereka. Jadi jangan tanya saya,
tanya mereka yang telah menjadi ahli cepat Quran. Jadi anda boleh tahu so far macam mana feedback dan maklum balas daripada mereka. Alhamdulillah, setakat ini bukan saja dalam buku asas itu dapat belajar makhraj huruf satu persatu, dalam buku tajwid dapat belajar ilmu tajwid satu persatu, anda juga dapat ikuti live saya ini setiap hari teman-teman. Teman-teman, cuti ke tak cuti ke, kita tetap live bersama-sama dengan anda, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat. Okey ya. Kalau ada sebarang persoalan, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen. Jika ada, jika tidak, boleh kita bawa kepada ruangan yang akan datang. Saya rasa teman-teman ya, sebelum saya berakhir, sekali lagi saya nak mengajak seramai mungkin teman-teman. Mungkin ada di antara anda juga yang nak sponsor kakaknya, abangnya, ibunya, ayahnya, anaknya, pasangannya untuk menjadi ahli cepat Quran juga kami alu-alukan ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat ya, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran ataupun terus hubungi kami nombor 0111-621-7797 ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen ataupun terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Baiklah teman-teman, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Terima kasih Puan Nur Hayati Zakaria yang berminat untuk menjadi ahli cepat Quran. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang salah itulah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.